Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Nabila Rashid dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini, Pemangku Raja Perlis rasmi Puspen Bukit Cabang, AADK lancar jenama dan logo produk suka, klien AADK Perlis kongsi kisah kejayaan, AADK teroka teknologi baharu pengesan penyalahguna dadah. Nah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Falsafah penubuhan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen bukan sekadar meletakkan penagih dadah untuk pemulihan penagihan dadah sahaja, tetapi lebih daripada itu. Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putera Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail bertitah, selain daripada untuk mengubah tingkah laku berkaitan tabiat penagihannya, ia juga bertindak untuk memberikan asas-asas ilmu berkaitan kerohanian, pengurusan diri dan juga kemahiran hidup untuk mendepani penolakan sosial, membina semula keyakinan, kemahiran dalam bidang pekerjaan dan kefungsian diri dalam erti kata hidup sebenar. Meskipun mungkin berlaku pandangan sinikal dan stigma segelintir masyarakat terhadap usaha membenteras gejala dadah, saya dapati AADK tetap teguh dengan iltizamnya, baik dari aspek pendidikan, pencegahan, pemulihan penagihan dadah dan juga aspek penguatkuasaan Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Tuanku Said Faizuddin Putera bertitah demikian ketika berkenan merasmikan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bukit Cabang di Jalan Kaki Bukit Padang Besar pada Isnin lalu. Baginda juga menyeru rakyat agar melangkaui latar belakang dan ideologi untuk terus komited dalam menyokong usaha-usaha memerangi penyalahgunaan dan pengedaran dadah di negeri dan negara ini. Saya juga berharap AADK akan terus memberikan tahap prestasi perkhidmatan yang tinggi dalam menerajui program rawatan dan pemulihan penagihan dadah di negara ini. Kejayaan pemulihan penagihan dadah perlu dijalankan secara kolektif dan tanggungjawab ini tidak boleh digalas oleh AADK sahaja. Komitmen dan keterlibatan semua pihak meliputi klien itu sendiri, seluruh ahli keluarganya, komuniti setempat, jabatan-jabatan, NGO dan semua pemimpin di peringkat akar umbi sangat penting untuk mengekalkan kepulihan seseorang itu sepanjang hayatnya. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil, turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail serta timbalannya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasaroh, Ketua Pengarah Agensi Akta Dadah Kebangsaan AADK Sultan Ahmad Belun dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK hari ini melancarkan jenama dan logo produk keluaran Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen, iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau dikenali sebagai suka. Produk suka secara rasminya dilancarkan oleh DYMM Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putera Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail bertempat di Puspen Bukit Cabang, Perlis bersempena dengan sambutan Hari Terbuka AADK 2023. Ketua Pengarah AADK Sutekno Ahmad Belon berkata, penjenamaan produk suka itu adalah satu daripada 9 komponen yang ada dalam model I-Pulih AADK, iaitu latihan kemahiran dan vokasional dengan mendedahkan klien dengan ilmu kemahiran berasaskan 4 bidang, iaitu pertanian, perkhidmatan, pembuatan dan penternakan. Katanya penjenamaan produk suka ini adalah satu daripada 9 komponen yang ada dalam model I-Pulih AADK, iaitu komponen latihan kemahiran dan vokasional dengan mendedahkan klien dengan ilmu kemahiran berasaskan 4 bidang iaitu pertanian, perkhidmatan, pembuatan dan penternakan. Setiap pembelian yang dibeli oleh orang ramai untuk produk yang menggunakan jenama suka ni, dia tandanya dia menyokong kepulihan sepanjang hayat klien-klien tersebut. Kerana sokongan masyarakat, sokongan orang ramai untuk membantu ekonomi klien-klien yang bila dia dah keluar sana menjalani kehidupan biasa, itu adalah
satu elemen yang mustahak dan kritikal. Kerana hasil pendapatan yang baik akan membantu klien itu dari segi ekonominya untuk dia menyara keluarga dan bebas daripada pengaruh dadah. Itu harapan kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas bersama pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah merasmikan inisiatif produk suka di Puspen Bukit Cabang Berseri di sini hari ini bersempena dengan sambutan Hari Terbuka AADK 2023. Dalam perkembangan lain, pemangku Raja Perlis turut berkenan mengadakan kayuhan basikal menerusi program Healthy Ride bersempena dengan program Hari Terbuka AADK 2023. Program kayuhan santai sejauh hampir 20 km itu diadakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Dalam program kayuhan itu, baginda bersama pengurusan tertinggi AADK turut melakukan lawatan ke rumah klien AADK di Felkra Lubuk Sirih, Titi Tinggi selain mengurniakan bantuan kepada asnaf di Masjid Kampung Cantik di Padang Besar. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. AADK Daerah Tawau terus komited tingkat mutu perkhidmatan. Rockmelon salah satu produk suka. Aku ada hal aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Ni ada dah. Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal yang balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni. Packing baju Alah, barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi dadah. Bertemu kembali. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Tawau disaran agar sentiasa komited dan memberi perkhidmatan terbaik kepada klien dan masyarakat yang memerlukan. Perkara ini telah dizahirkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin dalam lawatan kerjanya pada Jumaat. Taklimat pengoperasian dan gerak kerja telah disampaikan oleh Ketua AADK Daerah Tawau, Lawrence Galih. AADK Daerah Tawau telah melaksanakan program Community Empowerment di kawasan berisiko tinggi KBT, Tanjung Batu dengan aktiviti edaran poster dan risalah, anti dadah serta penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan AADK. Pertemuan bersama skuad anti dadah juga turut diadakan bagi membincangkan gerak kerja kempen kesedaran dalam membantu AADK menangani permasalahan dan penyalahgunaan dadah. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Sadir juga turut menyantuni kaki tangan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Papar, Muhammad Hassan dan keluarga yang telah terlibat dalam kemalangan jalan raya di daerah Kalabakan. Lebih 30 orang pegawai dan kaki tangan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah menyertai sesi kayuhan santai di sekitar Bukit Cabang Perlis. Kayuhan santai itu disertai semua pengurusan tertinggi AADK, antaranya Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadir sejauh kira-kira 6 km yang bermula dan berakhir di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bukit Cabang. Selain kayuhan, program sembang santai turut diadakan bersama beberapa orang bekas klien AADK yang kini kekal dalam kepulihan selepas menjalani program rawatan dan pemulihan dalam institusi dan komuniti RPDI-RPDK yang disediakan AADK. Dalam program itu, kesemua bekas klien turut berkongsi kisah dan pengalaman masing-masing sehingga mampu kekal berada dalam kepulihan dalam tempoh beberapa tahun lalu. Kini mereka tekad untuk terus menjadi pejuang kepulihan dan mempamerkan kejayaan masing-masing bagi membuktikan kepada masyarakat bahawa kepulihan itu pasti. Sementara itu, Tuan Sutekno turut berkesempatan menyampaikan peringatan dan motivasi kepada klien untuk mengekalkan kepulihan di samping membantu AADK memberi sokongan dalam membantu klien yang masih menerima rawatan.
Selepas 75 hari melalui proses penanaman buah rock melon yang ditanam di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Dengkil, Selangor, telah dijual kepada orang awam menerusi aktiviti Jom Petik Rock Melon pada Rabu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon berpeluang melihat sendiri hasil kerja klien-klien yang menjalankan aktiviti tanaman buah rock melon di laman hijau yang diusahakan kumpulan klien di Puspen berkenaan. Menurut Tuan Sutekno, produk berkenaan akan dijadikan sebagai salah satu produk jenama AADK iaitu sokongan untuk kepulihan anda suka yang dilancarkan Pemangku Raja Perlis pada 29 Mei lalu. Sebab itulah baru-baru ni kita melancarkan satu jenama nanti rock melon ni kita akan bawa satu jenama Suka, SUKA. SUKA itu bermaksud sokongan untuk kepulihan anda. Suka. Maknanya orang ramai yang membeli produk-produk keluaran AADK ini dia menyokong kepulihan klien. So itu jenama Suka. Menariknya, para pengunjung juga berpeluang memilih dan memetik sendiri buah rock melon yang dijual RM8 sekilo. Turut hadir pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Puspen Dengkil Datuk Sabari Misran, Ahli Lembaga Pelawat Amran Rizman dan Pengarah Puspen Dengkil Ruziliza Ibrahim. Selari dengan revolusi industri 4.0, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melalui Koperasi AADK Berhad telah mengambil langkah proaktif dalam meneroka teknologi baharu bagi meningkatkan kecekapan pengesanan penyalahguna dadah melalui imbasan mata. Bagi merealisasikan perkara tersebut, satu pertemuan antara AADK dan Naila Sendirian Berhad telah diadakan bagi membincangkan kerjasama yang mampu dibentuk antara dua pihak di Ibu Pejabat AADK Kajang pada Rabu. Pertemuan yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon dengan syarikat Bumi Putra itu telah berlangsung selama lebih 1 jam. Terdahulu, taklimat dan demonstrasi alat penyimbas mata Instant Visual Drug Detector IVDD telah disampaikan oleh Ketua Operasi Naila Sendirian Berhad Yang Mulia Tengku Muzaffar Tengku Mukhtar. Pada pertemuan itu juga turut diserahkan watikah lantikan kepada Koperasi AADK Berhad sebagai ejen dan rakan strategi bagi Naila Sendirian Berhad. Turut hadir pada pertemuan itu adalah Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Azmi Mustafa, Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah, Pengerusi Koperasi AADK Berhad Muhammad Farid Muhammad Japri dan Pengarah Naila Sendirian Berhad Yang Mulia Tunku Maziah Tunku Mukhtar. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fadli bin Ismail. Saya bertugas di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sentul di Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam sebagai Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Saya telah berkhidmat hampir 19 tahun bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan saya pernah berkhidmat di PTJ Pusat Serenti Sungai Besi dari 2003 hingga 2010 dan kemudian bertukar ke AADK Wilayah Persuan Kuala Lumpur dan pada tahun 2011 saya telah berpindah ke AADK Daerah Sentul dan juga pernah berkhidmat di CCSC Desa Rejang selama 2 tahun dan kembali ke AADK Daerah Sentul ke Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Okay, antara program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh pandemik COVID-19, program-program terpaksa dijalankan secara maya kerana kita tidak boleh bersemuka dengan peserta-peserta dan Alhamdulillah setelah selesai kita masuk ke fasa endemik, program-program dapat dilaksanakan secara bersemuka dan kita telah mendapat banyak permintaan daripada pihak sekolah, komuniti, tempat kerja dan juga program-program yang dikendalikan oleh NGO dan juga jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh saya berkhidmat dengan agensi adalah untuk mendapatkan kerjasama serta kepercayaan daripada komuniti dan masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa apabila bekerjasama dengan pihak agensi mereka akan dipandang serong oleh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang
ada kaitan dan telah pun terjebak dengan permasalahan dadah dan pelancongan sosial. Namun cabaran yang dihadapi ini dapat kita tangani dengan cara yang baik, alhamdulillah. Dan kini komuniti dapat bersama-sama dengan pihak agensi untuk bersama-sama menangani masalah pelancongan sosial dan juga isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Pengalaman pahit yang dihadapi adalah apabila komuniti enggan bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan program yang pada awalnya telah mendapat persetujuan, disebabkan oleh faktor-faktor kerana terlalu takut atau stigma yang mereka hadapi. Contohnya, mereka takut apabila mereka mengikuti program-program yang dianjurkan oleh agensi, mereka merasakan bahawa mereka ini akan dipandang serong oleh komuniti dan mereka ini akan menghadapi masalah berkaitan dengan keselamatan diri dan harta benda. Pengalaman manis dalam perkhidmatan yang saya lalui antaranya adalah saya bertemu semula dengan pelajar sekolah menengah yang mengikuti taklimat yang saya berikan ketika lawatan mereka ke Pusat Serenity Sungai Besi satu ketika dahulu, dan kini pelajar berkenaan telah menjadi salah seorang pegawai agensi anti dadah kebangsaan di wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Dan pengalaman yang saya boleh katakan amat manis yang saya hadapi apabila saya bertemu dengan klien-klien program-program Shield yang mana pelajar-pelajar berisiko tinggi di sekolah menengah, apabila mereka berjaya menamatkan pengajian dan melanjutkan pengajian di peringkat universiti, dan akhirnya ada juga yang telah mendapat pekerjaan yang baik dan berlaku perubahan dalam kehidupan mereka, di mana mereka dapat gunakan apa yang dipelajari sepanjang tempoh, bagaimana untuk mereka menghadapi cabaran dan dugaan dan di sepanjang kehidupan yang mereka lalui ketika dahulu, mana pengalaman-pengalaman buruk yang boleh dikatakan pengalaman pahit atau pengalaman hitam yang mereka hadapi itu dapat mereka tangani dengan cara yang lebih baik. Pesanan saya kepada masyarakat, saya memohon khususnya kepada ibu bapa, agar ibu bapa dapat memberi lebih masa kepada anak-anak, khususnya memberikan kasih sayang, perhatian dan juga sentiasa prihatin kepada anak-anak kita supaya anak-anak tidak terjebak dengan pelancongan sosial dan akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan saya berharap agar ibu bapa dan juga masyarakat khususnya dapat untuk kita menjayakan pengurangan kemudaratan menjelang tahun 2025. Sekian, terima kasih. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Berdasarkan kajian yang dijalankan, ramai individu yang datang ke fasiliti AADK secara sukarela berjaya kekal pulih sepanjang hayat. Jadi, datanglah rujuk kami sedia membantu demi kepulihan anda. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.